Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fil ula wal akhirah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Terima kasih kepada pengacara pengurusi tetap program Samina kita pada hari ini, Ustaz Nasir. Yang saya muliakan guru saya Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam bin Sa'ad selaku ketua kepada kajian hukum menyambut perayaan Muka Islam. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh tengok biografi ataupun data pengkaji kita di belakang 0174 terguruk, boleh tuan-tuan baca di situ untuk kita ringkaskan kita punya introduksi ataupun pengenalan kita pada jumpa petang ini. Alhamdulillah kita telah berbincang dua isu pada pagi tadi, dan petang ini kita akan sambung lagi dengan satu tajuk yang tidak asing juga dengan amalan-amalan umat Islam di Malaysia, khususnya apabila kita berada dalam masyarakat majmuk, yang macam-macam bangsa ada, macam-macam agama ada, dan telah menjadi suatu macam budaya dalam kehidupan kita masyarakat ni. Tambah pula bila kita ada jiran-jiran yang bukan Muslim, untuk kita meraihkan mereka. Dan isu hukum menyambut perayaan ni dia bermula daripada satu isu masjid buat sambut perayaan. Jadi daripada situlah timbulnya berbagai isu. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas kita Jabatan Mufti telah beri satu geranah untuk diadakan kajian yang lebih khusus berkenaan dengan bagaimana hukum menyambut perayaan, khususnya kaum-kaum dan juga agama-agama yang berada di Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh tengok dia punya fatwa tu pada halaman yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, panjang dua ni. Ini fatwa yang agak panjang. Di situlah sebagai rumusan daripada apa yang telah dibuat kajian, diperbahaskan, dibentangkan, dan akhirnya itulah yang kita dapat hasilkan berkenaan dengan stand ataupun panduan kepada umat Islam di Pulau Pinang, khususnya berkenaan dengan hukum-hukum menyambut perayaan secara umum. Dan hukum ini juga Alhamdulillah kita dah buat pembentangan dengan Profesor Dr. Nizam di Selangor, yang insyaAllah akan guna pakai juga daripada apa yang telah kita buat kajian ini untuk dimasukkan dalam fatwa-fatwa negeri masing-masing insyaAllah. Jadi tuan-tuan selanjutnya dirahmati Allah sekalian, untuk kita mulakan perbincangan kita, saya nak minta Profesor yang berbahagia Profesor Madya Doktor untuk menguraikan sedikit berkenaan dengan apa yang Doktor pernah buat kajian berkenaan dengan agama-agama yang ada di Malaysia ni. Sebab kalau kita hanya sekadar membaca, mungkin kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi kajian yang Doktor lakukan ini juga ialah kajian lapangan yang pergi berjumpa dengan orang-orang yang terlibat, padri-padri, dia punya ketua-ketua agama. Jadi kita minta pada pengenalan awal ni, boleh Doktor ceritakan sedikit berkenaan dengan perbezaan pengamalan agama di negara asal agama tersebut. Contohnya kalau di China dia ada agama Buddha, kemudian di Malaysia pun ada orang Cina di Malaysia, adakah amalan di sana sama? Begitu juga India agama Hindunya dan agama-agama yang besar yang lain yang ada di Malaysia. Sebagai pengenalan kepada kajian ini, silakan Doktor insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada rakan saya Dr. Ahmad Dr. Muhammad Zaki Abdul Halim, selaku moderator pada petang ini.
Seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan, pertamanya saya ingin merakamkan terlebih dahululah ucapan penghargaan kepada Jabatan Mufti. Pertamanya kerana telah menganugerahkan satu geran penyelidikan yang dibuat tahun lepas. Laporannya agak tebal dan diringkas, dikompreskan dalam bentuk buku. Jadilah beberapa buku ini yang ada di tangan tuan-tuan dan perempuan pada petang ini. Yang keduanya, terima kasih juga kepada Zakat Propina yang sudi menaja untuk terbitan buku ini. Zakat Propina yang sudi menaja penerbitan buku ini. Dan seterusnya, terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan muslim muslimat kerana sudi hadir. Sehari juga daripada pagi tadi kita dengar dua kajian hukum, dan insyaAllah akhirnya yang ketiga tentang hukum menyambut perayaan Pekan Islam. Latar belakang kepada kajian hukum ini sebagaimana yang disebutkan tadi, cuma kita tidak fokus kepada isu tersebut sahaja, sebab kita sebagaimana dimaklumkan tadi, kita di Pulau Pinang khususnya, kalau ikut bacaan, kita adalah minoriti berbanding dengan masyarakat bukan Islam. Kita mungkin tak terasa kalau kita tinggal di Kepala Batas ataupun di seberang Perak Utara. Macam saya ada dua rumah, tapi seorang ada isteri. Rumah di Sungai Libur tu, jiran saya satu label tu boleh katakan 90% Cina ataupun India. Tapi kalau kita balik ke seberang tu tak ada masalah, kan? Di Kepala Batas petang-petang tak ada masalah. Jadi dalam kita bergaul, bermuamalah dengan mereka ini, kadang-kadang timbul beberapa isu. Antaranya sebagaimana yang difatwakan, yang diletakkan dalam hukum di muka surat awal itu, tentang bagaimana kita ni boleh tak kita ucap selamat tahun baru Cina. Itu dalam bahasa Melayunya. Bagaimana pula kalau kita menggunakan bahasa mereka sendiri? Kongsi Pak Cai, boleh tak boleh? Ada satu pertanyaan. Malah isu ni kalau kita lihat di universiti juga, saya pernah membawa satu pembentangan dalam panel Jabatan Mufti itu, bagaimana pelajar di universiti sendiri kadang-kadang dalam media sosial dan sebagainya mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak. Dia tak ucap lisan, tetapi dia buat poster kan, kemudian selamat menyambut Hari Wesak. Jadi persoalan-persoalan ini perlukan kepada suatu kupasan dan penjelasan hukum supaya masyarakat melakukan yang sedemikian itu dengan cara dan garis panduan yang sepatutnya, supaya tidak sama sekali orang kata apa, mencemarkan kesucian syariat dan juga akidah Islam. Berbalik kepada persoalan tentang latar belakang agama, sama ada agama ataupun kepercayaan masyarakat Cina dan India di Malaysia ini mempunyai persamaan ataupun perbezaan dengan apa yang telah diamalkan di negara asal mereka seperti di China dan juga di India. Secara umumnya kita boleh katakan sememangnya ada persamaan dan juga ada sedikit perbezaan dari sudut cara berfikir terhadap sesuatu perayaan. Sebagai contoh, semasa saya cuba mendapatkan data mengenai perayaan Ponggel, Hari Ponggel, kalau kita terjemah dulu, perayaan yang disambut selepas berlaku musim penuaian hasil tanaman pertanian. Perayaan Ponggel di India, sebagaimana yang ditemubual kepada salah seorang pensyarah berbangsa India, dia kata di India ni tak ada masalah sambut Ponggel. Siapa pun sambut Ponggel. Hatta masyarakat
Islam di sana pun turut menyambut para pelancong dan sebagainya. Dia seakan-akan semacam pesta menuai yang berlaku di negara India. So kita tidak boleh terima bulat-bulat pandangan tersebut untuk kita kata perayaan Pongal ini sesuatu yang boleh kita raihkan tanpa kita memahami selok-elok unsur-unsur kepercayaan yang kemungkinan ada dan meresap masuk kepada kepercayaan orang India dalam meraihkan perayaan mereka, Pongal, Deepavali dan sebagainya. Begitu juga dengan perayaan Tahun Baru Cina. Kalau kita lihat dalam muka surat yang ada jadual tu, ada 6 perayaan yang dikaji. Muka surat 12. Muka surat 12 Kesemua nama perayaan yang dikaji itu agak sama dengan jenis perayaan, iaitu mempunyai unsur-unsur kepercayaan dan juga agama. Cuma yang kedua sahaja dia ada sedikit perbezaan, iaitu perayaan bersifat tradisi dan disulam dengan amalan agama oleh sebahagian penganut agama Buddha. Dulu ada satu pandangan yang mengatakan bahawa tak apa kita menyambut Tahun Baru Cina, kerana ia semata-mata bersifat tradisi. Perkataan tradisi itu memang betul kalau kita menyambutnya secara tahunan, setiap sampai sekali bulan 1, bulan 2, sampai dalam kalender mereka itu sampai tarikh pertama kepada tahun baru mereka, maka mereka akan menyambut. Ini tradisi. Tetapi untuk kita menentukan bahawa sama ada kita boleh meraihkan ataupun tidak, kita kena lihat dengan lebih mendalam. Sebab sebenarnya pada perayaan-perayaan yang disambut pada Tahun Baru Cina itu, sebab dia ada Tahun Baru Cina, kalender yang tarikh yang pertama, akhirnya nanti 15 hari bulan disambut Cap Gome, betul kan? Dan padanya ada ritual-ritual yang tertentu. Kalau siapa duduk Penang tahu lah kan, kalau duduk dekat flat tu sampai perayaan mereka tu kadang malam ada nyanyiannya, kemudian ada mercunya dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu diperhalusi. Saya meringkaskan bahawa sememangnya ada persamaan dan juga ada perbezaan bila mana orang Cina di Malaysia dan juga India menetap di Malaysia. Ada orang kata apa, ada perbezaan sedikit berbanding dengan apa yang telah diamalkan oleh masyarakat Cina di negara Cina dan juga masyarakat India di negara India. Jadi untuk soalan itu begitu dulu. Nanti kita akan kupas satu persatu tentang apa yang ada dalam buku ini, apa yang berkaitan dengan hukum. Baik, terima kasih. So maknanya secara asas kita dah faham. Kalau kita rujuk pada muka surat 12, ini dia punya key point dia, ataupun asas berkenaan dengan latar belakang agama itu sendiri. Daripada situlah kita boleh fahami hukum-hukum yang berkaitan dengan perayaan tersebut. Jadi tadi ada doktor bagi tahu ataupun ada huraikan sedikit berkenaan dengan perayaan Pongal. Dan yang ni pernah jadi isu baru-baru ni, berkenaan dengan sekolah-sekolah pun ada buat sambutan macam tu. Ada juga murid-murid campur semua, dupi masak nasi dalam bekas ataupun dalam periuk tanah. Jadi adakah pada pandangan doktor selepas buat kajian ni yang diamalkan macam tadi kata di India, kata ini amalan kita sebagai sambut hari mereka punya tu kan, hari macam perayaan untuk menuai. Tapi adakah yang dibawa mai tu, yang diimport mai kemudian diamalkan, ada setengah-setengah di sekolah kebangsaan, kalau sekolah agama tamai tu tak ada masalah lah kan, tapi dibawa mai sekolah agama, sekolah-sekolah rendah dan sebagainya.
Macam mana dalam sudut tu? Adakah dia ada unsur-unsur khurafat dan sebagainya? Silakan. Okey, tentang perayaan Hari Ponggol. Terima kasih Dr. Zaki. Tadi disebutkan bahawa di India itu dikatakan tradisi, tetapi di Malaysia setelah kajian dilakukan, saya temu padang menemukan salah seorang pengurusi kuil di Kepala Batas. Kalau daripada pejabat pos tu kita terus sebelah kanan tu ada kuil kan, pengurusi kuil di Kepala Batas itu ada namanya dalam ni. Di kedai yang diusahakan oleh beliau, kedai ini di sebelah kiri itu, kedai yang ketiga ataupun yang keempat yang menjual barang-barang peralatan sembahyang orang masyarakat India. Untuk mengenal pasti apakah perayaan Ponggol ini tradisi ataupun perayaan keagamaan, dan beliau menceritakan tentang perayaan Ponggol ini disambut dengan falsafah bersyukur atas rezeki nikmat yang dikurniakan oleh dewa mereka lah, iaitu dewa Surya, matahari. Jadi mereka melaksanakan ritual sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Zaki tadi, iaitu menanak nasi dalam periuk tanah campur dengan susu 3 hari. Hari pertama di rumah, hari yang kedua biasanya dibuat oleh gadis-gadis, hari yang ketiga di kuil. Hari yang pertama di rumah, kebiasaannya mereka menanak nasi itu di hadapan, di halaman rumah. Di sini ada unsur-unsur, kalau kita nak kata dalam agama kita, khurafat, percaya kepada sesuatu yang berlaku, fenomena yang berlaku membawa petanda apa. Katanya apabila mereka menanak nasi dan juga susu di dalam periuk tanah itu, dan apabila dia mula mendidih dan meruap, mereka akan memerhatikan sama ada buah-buah yang meruap itu melimpah ke mana. Jika melimpah ke rumah, orang kata apa, ke arah rumah, dan juga ke arah luar rumah, kepada matahari terbit dan sebagainya, mereka percaya bahawa musim yang akan datang itu musim yang baik. Maknanya musim penanaman, rezekinya akan datang, akan lebih makmur dan sebagainya. Tetapi jika dia meruap dan melimpah ke kiri dan juga ke kanan daripada periuk tanah itu, maka padanya akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik pada masa akan datang. Kalau kita dalam agama kita kata apa ini? Ya, benda itu karut marut kan? Benda yang bersifat khurafat. Kalau kita tengok kepada definisi khurafat dalam buku kecil, risalah kecil yang boleh di-download daripada internet oleh Jakim, yang bertajuk Garis Panduan Khurafat dan Azimat. Dalam muka surat 2 dinyatakan bahawa apa maksud khurafat? Apa definisi khurafat? Katanya dalam buku ini, khurafat ialah semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan. Apa yang saya katakan tadi sebenarnya ada berkaitan dengan ramalan pada masa akan datang, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi dalam hal itu pun kita dah boleh katakan bahawa sebenarnya perayaan Ponggol ini jauh daripada perayaan tradisi. Ia ada ciri perayaan yang bersifat keagamaan.
Begitu juga semasa ritual menanak nasi itu, mereka akan mengucapkan ungkapan-ungkapan mantra dengan memuji dewa Surya, dewa matahari. Jadi kalau begitulah keadaannya, amat berkaitan dengan ramalan-ramalan, pemujaan dan juga kepercayaan, maka sebenarnya apa yang kita katakan di awal tadi yang di India itu lain, tetapi dalam konteks negara kita Malaysia, kita menyatakan bahawa perayaan Ponggol amat berkait dengan unsur-unsur keagamaan dan juga kepercayaan. Jadi kalau perkara itu berlaku dikaitkan tadi dengan ada peristiwa, saya ingat mungkin awal tahun ini kan, ada isu sedikit di mana perayaan Ponggol ini cuba diraikan di sekolah-sekolah. Saya setuju dengan Dr. Zaki tadi kata, kalau di sekolah kebangsaan Tamil, majoriti mereka, saya tak pastilah ada tak pelajar-pelajar Melayu kita di sekolah Tamil. Kalau ada pun mungkin seorang dua. Kalau nak dibuat juga di sekolah Tamil, boleh, tetapi dengan syarat dan garis panduan tidak boleh melibatkan pelajar-pelajar yang beragama Islam. Dan kalau nak meraihkan perayaan Ponggol itu di sekolah kebangsaan, pandangan peribadi saya dan berdasarkan kepada hujah-hujah yang menyatakan tadi, ianya amatlah tidak bersesuaian demi menjaga akidah pelajar-pelajar di sekolah kebangsaan. Jadi kita pegang kuat bahawa perayaan Ponggol ini memang ada unsur-unsur keagamaan yang kadang-kadang kita merayakannya ataupun meraihkannya mungkin kerana kita tidak tahu latar belakangnya, tambah lagi anak-anak kita. Saya dimaklumkan bahawa ada juga guru-guru dan juga ustaz-ustazah yang hadir ke sini, mungkin boleh bawa pandangan ini. Dan saya yakin sebenarnya Jabatan Pendidikan Pulau Pinang sebenarnya telah menangani isu ini dengan baik dan telah memberi penjelasan yang sepatutnya kepada pihak pentadbir, guru-guru, para pelajar dan juga ibu bapa mengenai isu perayaan Ponggol yang cuba diraikan di sekolah. Jangan sekali kita cuba nak menggunakan ungkapan saling mengenal. Perayaan boleh sebenarnya, tetapi jangan sampai kita mengabaikan garis panduan untuk kita menjaga akidah anak-anak kita, pelajar-pelajar Melayu, pelajar-pelajar Islam di sekolah-sekolah khususnya. Okay, baik, kita dah nampak sikit gambaran. Memang isu ni agak panas juga satu ketika dulu bila dikaitkan pula dengan politiknya dan sebagainya. Tapi bagi kita, akidah itu lebih utama daripada segala-galanya, yang kita nak kena pertahankan. Sebab itulah kajian ini kita anggap penting juga, kerana untuk mempertahankan akidah, khususnya orang kita ni dah semakin agak liberal sikit sekarang ni, dia boleh terima terbuka. Jadi keterbukaan tu ada kebaikan dan banyak pula keburukannya kalau sekarang kita tidak ada garis panduan. Sebagaimana disebutkan oleh doktor tadi, kalau tidak ada garis panduan yang jelas, kemungkinan yang mulanya kita anggap tak ada apa, akhirnya dia akan membawa kepada yang lebih besar mudaratnya. Macam agama yang kita tengok, agama ajaran sesat lah. Mula tu dia punya asalnya nampak baik, tapi bila tidak ada garis panduan, ikut pula hawa nafsu, maka dia membawa kepada satu keburukan dan akhirnya kepada benda yang amat-amat Allah Ta'ala murkai, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pindah pula. Banyak perayaan kita di Malaysia ni. Perayaan yang lain juga, iaitu antara tadi Ibn Fatimah tadi ada doktor sebut tentang sambutan perayaan Tahun Baru Cina.
Kalau kita tengok dalam buku ni pun, Tahun Baru Cina tu dianggap perayaan tradisi. Namun kalau kita tanya, kadang-kadang hak yang Cina yang agama Kristian pun dia sambut juga. Agama Kristian pun sambut juga perayaan ni. Dan kebelakangan ini juga ada juga sahabat saudara-saudara baru kita yang mu'alaf, keluarganya ada lagi yang bukan Muslim. Bila ada perayaan Tahun Baru Cina, mereka sambut juga. Jadi macam mana pandangan doktor berkenaan dengan menyambut perayaan Tahun Baru Cina ni? Adakah ada persamaan di tanah besar Cina sana yang ada unsur-unsur khurafatnya sebab mereka lebih akrab kepada agama Buddha, dan Indonesia ni dianggap sebagai tradisi? Dan bagaimana pula kesesuaiannya apabila ada pula keluarga-keluarga mu'alaf kita, sahabat-saudara kita yang turut sama menyambut perayaan? Silakan Dr. Macam mana penjelasannya? Okey, terima kasih Dr. Zakir tentang perayaan Tahun Baru Cina. Disentuh tadi kan sedikit. Sebenarnya kalau kita lihat pada muka surat 17 tentang perayaan Tahun Baru Cina kan, buku ni dia sebenarnya dia memberi tamanya tentang fatwa yang telah difatwakan kan. Bab yang kedua itu tentang latar belakang perayaan-perayaan, dan juga bab yang ketiga itu tentang perbahasan hukum, dalil dan sebagainya. Tahun Baru Cina ini bila Ustaz kaitkan tadi dengan saudara kita tu, dia isu yang relevan, sebab saudara kita yang berbangsa Cina masuk Islam, kita nak tak bagi mereka meraihkan. Perkataan meraihkan tu kita kena cuba perhalusi. Takkan kita nak kata mereka tak boleh balik ni rumah mak ayahnya masih lagi belum memeluk Islam. Dia akan memberi implikasi dari sudut kesukaannya Islam. Bila salah seorang daripada ahli keluarga masuk Islam, maka akan berlaku perkara yang sebegitu. Sebab itu kajian ini dilakukan untuk memberi perincian dan garis panduan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Walaupun saya menyatakan tadi bahawa perayaan Tahun Baru Cina itu ada pandangan sama ada tradisi dan keagamaannya, dan kita boleh katakan bahawa perayaan Tahun Baru Cina itu di Malaysia walaupun tradisi, tetapi ada elemen kepercayaan, khususnya yang berkaitan dengan simbolisme. Saya ambil beberapa contoh lagi. Kalau kita lihat, bila adanya Tahun Baru Cina, kalau di pasar-pasar raya tu apa yang banyak? Tangguh antaranya. Lagi? Colok tu salah kan? Colok ada jual ke kat Tesco? Tak ada pun. Buah limau Mandarin. Apa simbolisme kepada buah limau Mandarin? Kekayaan. Macam kekayaan kan? Kekayaan. Dia ada unsur-unsur simbolisme. Saya nak kaitkan sedikit tentang perayaan Tahun Baru Cina ini, yang kadang-kadang walaupun di peringkat fatwa itu kita kata harus kita memberi, saya contoh pada isu memberi ucapan sedikit. Selalunya kita ucapkan, ada yang ucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan, sama ada melalui media sosial, WhatsApp dan sebagainya, dalam Facebook dan sebagainya. Ada juga yang menuturkan sama menyambut Tahun Baru Cina, cikgu kan, Ustaz-Ustazah di sekolah ada kawan kita yang meraihkannya, kadang kita mengungkapkan perkataan tersebut. Dan kadang-kadang kita menyebut perkataan
kongsi fakta. Kongsi fakta. Minta maaf lah kalau saya salah sebut. Kalau ada yang kat sini yang mungkin saudara kita yang tahu berbahasa Cina, mungkin boleh ajar saya lepas ni. Kongsi fakta. Kongsi fakta. Saya tahu dua yang bahasa Cina ni. Satu lagi Wo'ain. Tengok tuan-tuan dan perempuan semangat serius je lah. Wo'ain. Tahu kan betul kan? Okay. Kongsi fakta ni kita nak terjemahkan apa? Kalau Dr. Zaki masih ingat masa kita berdua pergi Jabatan Mufti Selangor, kita orang present dapatan ni, saya rasa saya macam kena viral kali kedua. Soalan bertubi-tubi yang dikemukakan. Misalnya kita senyap dulu sebab saya. Lepas itu kita viral dia pula lah. Pengetahuan Dr. Zaki ni pelajar saya kenal, Alhamdulillah ada yang bergraduasi. Saya ditanya, apa maksud kongsi fakta? Masa itu tak prepare. Apa itu maksud kongsi fakta? Kita kata selamat tahun baru Cina. Betul ke? Betul tak? Ada dia tanya. Bila-bila kita balik kaji sebenarnya, tapi saya ada juga jawab sedikit, iaitu tentang ucapan. Bila sebut kita kata kongsi ni, maksudnya kongsi itu tanya, ni itu awak, aku ucapkan tanya kepada awak kan, tak tahu apa sebutan saya kata kongsi ni kan, ucapan tanya kepada seseorang. Bila kita sebut kongsi itu maksudnya kita ucap fakta. Ini kita cuba tengok. Menurut pandangan seorang profesor yang berbangsa Tionghoa di Universiti Malaya, Profesor Dr. Yang Kian, dia kata kongsi fakta tidak, ayat tersebut, ungkapan ayat tersebut tidak melambangkan semangat tahun baru Cina yang kuat, kerana maksudnya lebih menjurus ke arah material berbanding dengan semangat kebersamaan. Katanya, sebab itu orang-orang Cina ada dalam kalangan mereka yang lebih suka menyebut dengan ungkapan lain untuk menggambarkan selamat tahun baru Cina, iaitu tadi saya mesej jiran saya minta tolong sebut kan, saya type dekat WhatsApp, tolong sebut saya pun tak ingat saya sebut betul ke tak, iaitu ungkapan Zinian Kuala. Itu yang ungkapan yang membawa masuk kepada selamat tahun baru Cina. Zinian Kuala itu baru tepat kepada selamat tahun baru Cina, yang bermaksud selamat tahun baru. Jadi bila kita ungkap kongsi fakta itu bermaksud kita ucap tanya dan sesama mereka lah. Kita ucap, kita tak ucap lagi sesama mereka mengucapkan tanya supaya pada tahun yang baru ini dan yang tahun hari-hari yang mendatang itu akan mendatangkan kemakmuran, prosperity, kemakmuran, rezeki murah dan sebagainya. Nampak macam tak ada masalah kan untuk kita ucap? Apa salahnya mengucapkan untuk mendatangkan kemakmuran, rezeki yang baik kepada saudara-saudara rakan-rakan kita daripada berbangsa Tionghoa? Tetapi di sebalik rezeki yang murah itu, mereka percaya, sebab ini ungkapan mereka percaya bahawa yang mendatangkan rezeki kemakmuran kepada mereka itu adalah Tuhan mereka, iaitu dewa mereka sendiri. Bukan yang kita faham. Kita faham Allah SWT yang memberikan rezeki kepada kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang saya kasih kesian, kita kena bayangkan sebenarnya mereka percaya ungkapan itu, keyakinan mereka ialah dewa mereka yang mendatangkan kemakmuran dan kejayaan, rezeki yang murah kepada mereka.
Dan saya tanya, siapa dewa yang mendatangkan, Tuhan yang mendatangkan rezeki kepada mereka itu? Iaitu dewa Shenli. Ada gambarnya kan, kalau tuan-tuan tak dekat Google ada gambarnya. Biasanya yang dewa yang janggut panjang kan, pegang mangkuk satu, Shenli. Bila mereka ucapkan kong sifat Cai, mereka terbayangkan dewa mereka ini. So kat orang sini tak sebut tak kong sifat Cai lepas ni. Mereka, kepercayaan mereka kepada dewa Cai Shenli. Kita pun sedap kan tu dia kong sifat Cai kan. Atas mungkin tak tahu kalau baru ataupun ilmu baru ataupun pengetahuan baru pada petang ini, kita boleh mengucapkan sesuatu kepada mereka, tetapi kalau ikut fatwa mestilah tidak, orang kata apa, saya refer sebentar garis panduan nombor 1 muka surat 6 yang ada bertanda tebal itu. Keharusan ini, namun begitu, keharusan ini adalah tertakluk kepada ucapan yang diberikan itu tidak mengandungi syiar ataupun ungkapan keagamaan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Agak-agak ucap apa yang saya nyatakan tadi, kongsi Pak Cai itu bertentangan tak dengan prinsip ajaran Islam. Jadi persoalannya macam mana kita nak mengucapkan? Ini satu isu yang bila saya bentangkan kepada panel Jabatan Musibah Pinang dan juga hatta di Jabatan Agama Islam Selangor, macam mana kita nak ucap yang tidak membawa maksud seolah-olah kita redha. Perkataan selamat itu kan orang kata apa, seolah-olah macam kita mendoakan ataupun kita macam ada sedikit perasaan suka, redha kepada apa yang mereka raikan, sedangkan apa yang mereka raikan itu ada unsur-unsur kepercayaan, keyakinan dan keagamaan yang bertentangan dengan akidah kita. Saya duk balik fikir, bukan tak jumpa lagi, tetapi saya cuma mengelakkan untuk mengucapkan perkataan kongsi Pak Cai. Selamat tahun baru Cina pun ada perkataan selamat, tapi nak ucap apa? Saya fikir-fikir kalau kita nak ucap pun mungkin lah. Kalau saya berjumpa dengan, bila saya kaji benda ni kan, saya berjumpa dengan rakan-rakan saya turun di flat itu, saya akan kata selamat bercuti. Sekarang selamat bercuti, selamat bercuti. Ataupun yang ramai-ramai dekat sini mungkin boleh orang minda sikit, ada sesi Q&A ke? Ada sesi Q&A, jangan tanya saya. Mungkin bagi pandangan, macam mana kita nak mengungkapkan ungkapan yang orang kata apa, penting juga kita orang kata apa, memberikan ucapan sebagai suatu tanda persahabatan, sebagai tanda menunjukkan bahawa Islam ini mementingkan hubungan, bukan sekadar sesama Islam, tetapi sesama bukan Islam. Jadi ungkapan yang bagaimana? Kalau saya, mungkin saya akan ucapkan selamat bercuti, semoga tu pun kan. Tapi sebenarnya ini adalah amal dunia lah kan. Kita ungkaplah bahawa perasaan kita tak reda sebenarnya. Tetapi bila kita dah tahu tentang kongsi Pak Cai itu apa, dia apa semua, kita jangan mengatakan terlalu mudah untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak. Hari Wesak sah, ia bersifat keagamaan kan. Hari Wesak, Hari Wesak ni hari apa? Hari sambutan yang melambangkan kelahiran ketika mana Gautama Buddha mendapat pencerahan agung katanya, dan ketika kewafatan dia. So, perayaan yang mengagungkan pengasas kepada Buddha itu sendiri, agama Buddha itu sendiri.
Jadi kita boleh mengucapkan selamat menyambut hari Waisak. Innamal a'malu binniyat. Sekali lagi, saya tak nak menghukumkan benda tu jatuh haram dan sebagainya, tetapi benda itu dalam konteks kita masyarakat majmuk, apatah kita lagi di Penang ini kita minoriti, majority, keharusan itu keharusan yang bersyarat, yang tidak mengandungi syiar ataupun ungkapan keagamaan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Tadi disentuh tentang mu'alaf kan? Bagi saya tak ada masalah sebenarnya. Mu'alaf ataupun saudara kita untuk ulang berhari raya bersama ibu bapa yang masih lagi belum mengambil Islam. Islam sebenarnya amat menyuruh untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa, walaupun kita telah pelayanan agama saudara kita dengan ayah dan ibunya. Tak ada masalah, memang digalakkan. Bertukar agama tak membawa maksud terputusnya hubungan kekeluargaan, dan malah adalah menjadi sesuatu yang baik kepada agama Islam jika saudara kita itu dapat menunjukkan contoh teladan yang baik dari sudut ketika mana dia meraihkan perayaan Tahun Baru Cina. Saya ingat dalam konteks saudara kita, keluarga yang saya pernah mengajar di sekolah di Kolej Cina suatu ketika dulu, yang mana keluarganya memang mix perkahwinan, bertiga balik kahwin, mix campur dan sebagainya. Sebenarnya mereka lebih memahami pasangan adik abang yang berkahwin dengan orang Islam, dan mereka meraihkan perayaan itu dengan tidak menghidangkan jamuan-jamuan yang haram kepada saudara-saudara mereka, adik-adik mereka yang telah menganut Islam. Dalam konteks yang begitu sebenarnya harus dibolehkan, malah memang dibenarkan, dan pada ketika itu saudara kita kena main peranan, tunjukkanlah contoh teladan yang baik. Karena contoh teladan yang baik ini kadang-kadang bagaimana kita menelusuri sirah Nabi SAW boleh menyebabkan orang terbuka hati untuk menerima Islam sebagai suatu agama yang syurga. Pernah pelajar saya, research assistant saya, Siti Aisyah Chu Abdullah, dia pernah cerita ke saya faktor dia kahwin kerana dia tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan oleh kawan dia. Kawan dia ni tahajud kerap, pukul 3-4 pagi dah bangun dah solat tahajud. Dia tertanya-tanya, untuk apa dia bangun sampai awal pagi, padahal malam lagi dah bangun solat. Dan kawan dia tu amat baik dengan dia. Bila balik kampung, ajak dia pergi balik kampung sama kampung orang Melayu, dan dia tengok, dia kata orang Melayu ni baik sikit dengan orang Cina dia. Dari sudut kekeluargaan, keakraban keluarga itu cukup baik dia kata. Dia tertarik dengan suasana keharmonian keluarga orang Islam. Malah dia, kalau kawan Siti Aisyah Chu Abdullah ni nak balik setiawan, dia sanggup hantar orang kata berteman perempuan kan, berteman ke Batu Works, ambil bas. Bila naik bas dah bertolak, baru dah kawan-kawan yang muslimah ini balik. Dan akhirnya dengan contoh teladan yang baik ini, terbuka hati dia untuk menganut Islam. Sebab itu apapun kita dalam hal ini, dalam hal orang kata meraihkan sesuatu, janganlah sampai kita membuat satu contoh teladan yang tak baik, yang menyebabkan orang bukan Islam makin jauh daripada Islam. Kalau itulah yang berlaku, sebenarnya kita gagal dalam meniru berdakwah kepada mereka untuk menerima kecantikan dan juga kesyumulan agama Islam. Okey.
Baik tuan-tuan, macam mana? Okey bersama dengan kami ya? Alhamdulillah. Jadi bila dengar penerangan daripada doktor tadi, seolah-olah nak beri ucapan tu jadi takut lah kita, no? Nak kena pilih perkataan-perkataan yang kalau kita tengok dalam fatwa pun tidak mengandung syiar atau ungkapan keagamaan. Jadi boleh cuti je no? Jadi tuan-tuan boleh idea tengok bagi yang mana yang sesuai kan, supaya tak terlalu nampak beza sangat lah bila kita nak beri ucapan ni. Baik, tadi ada juga doktor sentuh berkenaan dengan keindahan Islam yang kita nak tunjukkan. Sebab tu kita di samping kita nak jaga akidah, kita nak jaga supaya tidaklah kita ni terlalu mudah terikut. Sebab orang Melayu ni dia mudah ikut, apa orang buat dia ikut, sampai dulu lah kita tengok hak yang kenuri kahwin kan, pelamin sanding dia main orang kata daripada budaya Hindu, mungkin betul kalau dulu buat dengan pelepah nyok kalau dulu lah saya ingat tahun 80-an dulu macam mana budaya tu dan terbawa-bawa kita. Dan ni budaya kahwin buat ikut agama belah Kristian pula buat dengan dia punya pintu khabar cinta lah apa lah macam-macam. Jadi itu semua ada unsur-unsur yang boleh membawa kepada benda-benda yang menggadaikan agama. Baik, jadi dari sudut kita nak tunjukkan keislaman. Sebab itulah mungkin sahabat-sahabat kita yang mengurus masjid ni aktif sikit lah kita meraihkan perayaan mereka. Contoh ada pernah buat perayaan Cina, sambut tahun baru Cina di masjid. Jadi apa pandangan doktor lah dalam sudut tu? Kalau kata kita merayakan perayaan mereka di masjid kita, itu macam mana pandangan? Ataupun ada ulasan yang terbaik lah untuk pengurus masjid Indonesia? Soalan ni sensitif tu. Orang kata apa, kalau ada orang yang pernah buat kan di masjid-masjid Waria masing-masing, saya minta maaf sebelum saya menjawab perkara tersebut. Tetapi sebenarnya apa yang ditanya tadi sebenarnya telah difatwakan di muka surat 9, muka surat 9 nombor 6 itu. Hukum menjemput atau membawa orang bukan Islam ke dalam kawasan masjid untuk diraihkan, menjamu mereka makanan atau memberikan taklimat mengenai Islam adalah harus menurut pendapat mazhab Syafi'i. Bahkan inisiatif ini adalah baik bagi tujuan dakwah. Tak ada masalah. Kita nak panggil orang bukan Islam mai masuk masjid, mai masuk surau dengan SOP yang tertentu. Kita bulan ni semua SOP lancar kan, SOP COVID begini. Dan kita perlu juga tahu tentang SOP nak orang bukan Islam untuk masuk masjid, surau dan sebagainya. Namun demikian, aktiviti-aktiviti berkenaan tidak boleh dilaksanakan bersempena dengan hari perayaan mereka. Ini yang ditimbulkan tadi. Sampai tahun baru Cina, kita buat juga sambutan perayaan tahun baru Cina itu di masjid, bukan dalam masjid, di pekarangan masjid, tempat buat parking kereta ke, ataupun ada dewan tak masjid kita, mungkin ada dewan ke, boleh ke tak boleh? Okey. Jadi saya sebut tadi, hak itulah hak yang jabatan mufti minta buat tu mula-mula. Nak cari pandangan, nak cari hukum, garis panduannya macam mana. Tetapi saya fokus balik kaji macam-macam, ucapan, pakaian dan sebagainya. Kemudian disebut juga dalam surat 9 itu, tidak boleh dilaksanakan bersempena dengan hari perayaan mereka. Ini kerana perbuatan tersebut melambangkan seakan-akan masjid turut sama membesarkan perayaan mereka yang merupakan manifestasi kesyirikan dan kekufuran. Apa yang berlaku di Pulau Pinang, kes yang terpencil.
bukanlah perayaan Deepavali, bukanlah perayaan Wesak, tetapi perayaan Tahun Baru Cina yang perbahasan awal kita tadi seakan-akan macam ada orang kata tradisi, ada orang kata keagamaan. Saya kata tradisi itu apa, dan padanya ada unsur-unsur kepercayaan, keyakinan yang boleh kita katakan bahawa bergantung kepada penganut. Sebab agama orang Cina ini, walaupun bangsa Cina, tetapi agama dia, kita kata agama Buddha, dalam IC agama Buddha, tetapi Buddha itu dia orang kata peradunan daripada tiga kan. Satu Buddha, satu Taoisme, satu lagi Confucianisme. Hak tu tak tertera, tapi dalam IC mereka tu dia Buddha sahaja. Dan sebagaimana dia sebutkan tadi, juga ada orang Cina yang menganut Kristian. Okey, berlakulah satu ketika di mana Christopher Chia, masyarakat Cina dijemput ke masjid untuk diraikan pada Tahun Baru Cina. Bukan dalam masjid, di pekarangan sahaja. Saya pergi temu bual dua orang. Saya minta maaf awal. Saya tak sebut nama saya tak sebut masjid. Saya pergi temu bual pengurusi masjid berkenaan untuk mengetahui latar belakang kenapa dilakukan sedemikian. Katanya ada sesetengah orang Cina yang duduk di sekeliling masjid itu mempunyai hubungan yang nak kata apa, dia ada sentimental value kepada tapak masjid itu. Cerita value dia bukan dapat agak pula kan? Dan dia pun kadang-kadang duduk tertanya-tanya, duduk sembang-sembang dengan rakan yang Muslim dan sebagainya kan. Ungkapan-ungkapan mereka rasa macam seronok apa ni bila ada laungan, kita boleh tahu mereka rasa macam ada laungan zikir ayat Quran, azan dan sebagainya. Mereka tertanya-tanya apa. Jadi pihak masjid cuba nak mendekatkan mereka dengan buat sambutan perayaan Tahun Baru Cina di masjid supaya mereka lebih dekat dengan masjid. Isunya ialah niat mereka, niat itu yang pertamanya memang niat baik, niat dakwah. Tetapi kajian menemui dan kajian berpandangan bahawa walaupun niat itu baik, kadang-kadang bila mana kita memahami perayaan Tahun Baru Cina itu ada unsur-unsur, kita sebut tadi apa? Kalau kita kata yang ini, ucapan ini pun dah berkaitan dengan dewa kan? Ada unsur ketuhanan, ada unsur akidah, ada unsur kesyirikan kan? Dan begitu juga dengan ritual-ritual pada perayaan mereka itu. Contohnya, orang Cina makan besar kan? Bila dia makan besar, bagi apa? Yisan kan? Yang banyak tu kan yisan. Buat macam mana? Kan? Contoh buat semua, buat semua. Contoh. Ini nak ambil mengantuk kan? Exercise, sambil exercise. Kan? Kan? Tuan-tuan kalau dia angkat tu apa yang dia faham? Kan? Dia angkat pergi tinggi. Saya pun tak nak mengantuk sebab dia pergi pun dah. Dia ada maksudnya, lagi tinggi angkat, lagi tinggi lagi tinggi rezeki kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita faham benda ni, memang saya tengok, memang ada upacara angkat isang itu dilaporkan dalam akhbar berita harian kalau tak salah saya. Jadi sebenarnya benda itu bertentangan dengan apa yang kita faham lah, dan dia amat berkaitan dengan kepercayaan. Saya minta maaf sebab saya terpaksa sebut benda ni supaya kita tak mengulang lah perkara yang sama.
Tetapi saya pujilah niat, keikhlasan pihak jawatan kuasa masjid untuk memperkenalkan Islam dengan lebih dekat kepada masyarakat bukan Islam yang tinggal di sekeliling masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa seorang lagi ustaz. Dia kata seorang bangsa Cina tinggal paling dekat dengan masjid. Kita tak pernah beritahu pun kat dia apa itu Islam. Dan salah satu cabaran kita nak tarik ialah kita tarik dengan semasa perayaan tahun baru Cina. Niat tu ikhlas kan, betul kan? Niat tu baik untuk tujuan dakwah. Alhamdulillah, tak terfikir perkara tersebut. Tetapi seelok-eloknya kita tidak melakukan perkara tersebut bersempena dengan perayaan orang bukan Islam. Tahun baru Cina baru kita jemput mereka. Tetapi yang seelok-eloknya semasa perayaan sambutan kita raya puasa, raya haji, dan bukan setakat itu saja. Saya ingat masjid dan surau ini menyambut pelbagai event acara bersempena dengan hari-hari kebesaran Islam. Tuan-tuan dan puan, kalau buat kajian kepada orang Cina dan orang India, kadang-kadang mereka pun tak tahu awak yang cuti banyak sangat ni kan? Ma'al hijrah. Ma'al hijrah tu apa? Saya orang tak tahu. Awal Muharram, Maulid Rasul, Nuzul Quran. Pada ketika-ketika kita merayakan sambutan yang bersempena ini di masjid dan surau, sebenarnya kita luaskanlah apa yang digagaskan oleh dua orang pengurusi Qaryah masjid tadi. Jangan hukum mereka. Tugas dakwah ini adalah tugas bersama. Apatah lagi institusi mulia seperti masjid dan juga surau untuk melaksanakan dakwah. Takut kita ditanya apa? Takut kita ditanya apa nanti? Apa yang kita bagi tahu dia tentang Islam? Duduk tepi pagar masjid saja, bukan duduk tepi pagar, duduk dalam kawasan masjid. Apa yang kita bagi tahu dia tentang Islam? Jadi dia ada isu dakwah, dia ada isu akidah. Dalam hal ini yang perlu kita perhalusi, bagaimana kita nak harmonikan isu yang disebut, yang disoalkan oleh puan moderator kita tadi. Baik, jadi tuan-tuan, kalau saya pun biasa mengurus masjid dan rakan-rakan masjid, rakan-rakan pengurus, biasanya kalau kita buat perayaan kita panggil mereka tak main. Itu masalah. Bila kita buat perayaan mereka, kita panggil mereka boleh bermain. Mungkin mereka nak si bajet go. Wallahualam kan. Tapi itulah isu yang berlaku. Bila kita cadangkan, memang ada pun masjid-masjid buat bila ada perayaan Islam ataupun hari-hari kebesaran Islam, panggil. Jadi sambutannya tak semeriah sambutan tamu Syiah. Cakap betul. Saya agak bersetuju. Sebab apa? Kebetulan masjid yang sama, mereka kata tak apalah, nanti bila sampai raya puasa kami panggil orang. Saya pergi malam tu, saya duduk daripada jauh buat observation, tengok berapa ramai yang datang. Ada, bukan tak ada, ada datang keluarga India, pakcik Tionghoa kita datang lagi. Sepanjang saya duduk pemerhatian 1 jam gitu kan, lepas tu saya pergi makan, adalah tiga keluarga yang hadir. Saya tanya balik pengurusi, macam mana? Kenapa agak kurang? Ada 3 yang saya dapat lihat. Dia kata bukanlah kerana perayaan kita bukan kerana tahun baru, tetapi kerana faktor jemputan itu disampaikan di saat-saat, orang kata apa, saat-saat akhir. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Tapi kalau kena gayanya kan, kita jemput dengan orang kata apa, bukan jemput begitu sajalah, orang kata apa kan,
cari anak Korea yang rapat dengan dia, jemput betul-betul, atau kalau boleh jom bawa sekali, pergi sekali dengan dia akan meramaikan. Sebenarnya banyak cara dan kaedah yang boleh kita gunakan untuk mereka dekat dengan masjid. Dan satu lagi, masjid perlu berhati-hati dari sudut SOP, di mana kadang-kadang masyarakat Cina ini pada waktu yang berlaku kejadian itu, dia minta nak lihat, nak masuk masjid. Jadi bersedia dengan SOP bagaimana seseorang yang bukan Islam boleh masuk masjid, antaranya dengan menjaga aurat yang baik dan sebagainya kan. Kita melihat dekat Masjid Negara, Masjid Putrajaya, bagaimana pelancong diberikan pakaian yang sesuai, boleh masuk. Tapi takut-takut nanti kita tak bersedia. Tak salah, mereka nak masuk, tengoklah kan, kita tak seperti mereka masjid kita kan. Kita tak ada macam kuih mereka lah kan. Kita terangkan pada mereka, dan kita sediakan seorang mu'alaf yang boleh berbahasa bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya, untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa fungsi masjid dan sebagainya, apa fungsi imam. Dia akan tanya mimbar tu buat apa kan. Jadi kita akan dinyatakan dalam bahasa Indo, mereka akan memberi orang kata apa, suatu penerangan yang baik tentang agama kita. Sebenarnya dakwah ini perlu dilakukan secara kata apa, ada perancangan lah kan, bukan kita orang kata apa, kita kena ada strategi, plan strategi untuk menarik mereka kepada agama. Baik, jadi jelas insyaAllah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita untuk mengimarahkan masjid ada perancangan yang rapi lah, dan kita memang kena mendekati. Jangan sampai di akhirat besok mereka menuntut kat kita kan, kita berkawan di masjid kemudian tanya abang, tapi Islam tak sampai kat mereka. Jadi kita yang salah sebenarnya, bukan mereka. Kita yang tahu, kita tak sampaikan, kita yang bersalah. Jadi cubalah sekadar yang kita mampu. Mungkin kadang-kadang ada orang bagi tahu, saya tak reti lah nak cakap, Ustaz mungkin lah boleh pandai cakap, saya nak sampai kita tak reti nak cakap. Islam tu indah tuan-tuan, tunjukkan akhlak. Bila orang nampak akhlak yang baik yang lahir daripada orang Islam, bila dia tanya Islam macam ni kan, jadi dengan itu pun macam Dr. cakap tadi kan, seorang pelajar dia masuk Islam kerana akhlak daripada kawan-kawannya. Tak perlu pun kita paksa masuk, tapi dengan akhlak yang kita tunjuk boleh menjadi satu dakwah yang lebih baik. Baik tuan-tuan selanjutnya dirahmati Allah sekalian, kita akan berikan juga peluang kepada para penonton, para hadirin sekalian untuk bertanya jawab. Sebelum saya nak tanya lagi, ada soalan-soalan apa lagi, kita punya jadual pada 4:30 insyaAllah. Jadi mungkin kalau ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan yang mungkin ada kekeliruan, mungkin yang dah baca buku tu mungkin ada nak tanya lagi yang perlukan pada penjelasan, jadi silakan kita buka sekejap untuk sesi soalan jawab, ataupun mungkin ada cadangan yang tuan-tuan nak berikan kepada kita, silakan. Ada tang ni dia nampak nak kena cepat habis lah macam mana. Okey, tak ada lagi. Okey, kalau ada lagi, tuan-tuan boleh bangkit ya, insyaAllah. Tak ada usaha. Ada? Mana ada? Angkat tangan nak bangkitkan, angkat. Okey, sila. Tuan-tuan. Mic ada tengah tu? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Nazri dari SJKC Chonghua 3 Perai. Pada muka surat 17, pada perayaan Panglong, tidak dinyatakan dengan jelas status kita nak ambil hukum boleh ke tak boleh. Begitu juga pada muka surat 21 pada perayaan Tahun Baru Cina, juga tidak ada keyword kita nak ambil tu untuk kita berikan kepada pengurusan sekolah
untuk kita nak tarik pelajar kita agar tak terlibat dengan program-program tersebut, berbanding dengan muka surat 24 bagi perayaan Deepavali. Sehingga hari ini orang India akan melakukan upacara memasang pelita. Justru perayaan Deepavali adalah sebuah perayaan keagamaan. Ini jelas kita nak keyword kataan tersebut. Muka surat 27 juga keywordnya jelas. Muka surat 27 ayat yang terakhir itu, justru perayaan Pongal adalah dianggap sebagai sebuah perayaan keagamaan. Okey, jelas. Muka surat 32, hari Krismas adalah perayaan agama Samawi. Justru perayaan Krismas adalah sebuah perayaan keagamaan. Ada dinyatakan dengan jelas. Tetapi bagi perayaan Tahun Baru Cina, muka surat 17, dan perayaan Tangdong, muka surat 17, dan perayaan Tahun Baru Cina, muka surat 21, pada perenggan yang akhir itu tak boleh nak kunci keyword tu, sebab kami nak tunjukkan kepada pentadbir untuk tidak melibatkan student-student kami. Sekian, terima kasih. Apatah lagi, especially perayaan Tahun Baru Cina, kita telah didedahkan lebih awal, ianya adalah perayaan tradisi. Tapi bila Ustaz terang ini, dia ada unsur keagamaan. Jadi nak counter balik itu, tidak ada bukti wording bertulis dan tertunjuk. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Boleh Dr. Spoken. Terima kasih Ustaz Nazri tadi kan, daripada Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Pride. Okey, saya ambil maklum komen yang diutarakan tentang ungkapan yang orang kata apa, firm lah, kata bahawa itu adalah perayaan keagamaan ataupun tradisi. Dalam huraian bab yang kedua tentang latar belakang perayaan, khususnya tentang Tahun Baru Cina dan juga Pongal tadi Pongal, Tangdong, dua perayaan Tangdong dan juga perayaan Tahun Baru Cina. Sebenarnya secara tak langsung tu adalah daripada apa yang saya huraikan tadi tentang maksud khurafat dan sebagainya. Latar belakang itu dikaitkan dengan sejarah-sejarah dewa-dewa, simbolisme, kenapa pasang tangdong itu untuk menakutkan dan sebagainya ada. Tetapi mungkinlah semasa huraian itu di perenggan terakhir itu tidak menyatakan bahawa sebagaimana perayaan Deepavali, Christmas, Pongal dan sebagainya. Tetapi di muka surat jadual itu, muka surat jadual yang surat 12 itu memang kita telah rumuskan bahawa daripada 6 perayaan itu boleh dikatakan kesemuanya mempunyai ciri-ciri keagamaan. Cuma satu saja, iaitu perayaan Tahun Baru Cina yang dia mesti bercirikan penganut yang meraihkannya itu. Dan daripada apa yang saya sebutkan hari ini, daripada apa yang dibaca, maka saya boleh menyatakan bahawa perayaan Tahun Baru Cina itu mempunyai unsur-unsur keagamaan yang bercirikan kepercayaan terhadap dewa, kepercayaan karut-marut, pantang larang dan sebagainya. Saya akui sebelum ni memang saya sebelum kaji, sebelum baca tu, kita dah dengar Tahun Baru Cina tak apa, dia tradisi kan. Tapi bila kita membaca dengan lebih lanjut, kita akan mendapati bahawa padanya ada unsur-unsur kepercayaan, taklifan khurafat yang saya sebutkan tadi. Terima kasih kepada Ustaz Nazri. InsyaAllah mungkin dalam edisi kemas ini kan, kita akan ubah wording dia perenggan terakhir sebagaimana yang dicadangkan tadi, untuk firm bahawa analisis yang mengatakan itu adalah keagamaan.
Boleh Ustaz Azri? Cuma dalam muka surat apa tadi? Muka surat 12 tu ada lah kita katakan keagamaan. Cuma mungkin dalam huraian tu saya agree mungkin ada kelemahan semasa huraian itu. Terima kasih atas cadangan. Okey, ada lagi tuan-tuan. Saya buka lagi peluang untuk tuan-tuan bertanya jawab, insya-Allah. Okey, fadhal, silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ilyas Ismail, pengurusi karya Al-Majaya, berbahagia Dr. Muhammad Nizam dan juga Dr. Muhammad Zaki. Soalan saya, usaha kita membuat pendedahan tentang perayaan-perayaan yang masyarakat Islam tak boleh libatkan diri jelas kepada kita. Maknanya sekarang ramai masyarakat Islam hak tentang itu. Sejauh mana pula usaha kita untuk menjelaskan kepada yang bukan Islam supaya mereka tidak rasa kecil hati kalau perayaan-perayaan mereka, jemputan mereka kita tidak hadir. Misalnya kalau mereka bagi buah limau kepada jiran sebelah, adakah kita nak tolak dengan tanpa pengetahuan mereka bahawa benda itu bertentangan dengan ajaran kita? Jadi usaha pendedahan kepada rakan kita sesama Islam itu jelas mendatangkan faedah kepada kita. Tapi pada pihak sebelah lagi, apakah usaha yang dibuat untuk menimbulkan rasa mereka tak terasa kecil hati dalam hal ini? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Ilyas. Soalan itu cukup cantik, dia reverse kan. Kita dah buat lah penerangan tentang perayaan-perayaan bukan Islami kepada orang Islam, tetapi kita nak memahamkan, diorang faham tak? Kan? Diorang faham tak? Dan macam mana kita nak masuk ni dengan rakan kita nak bagi tahu kata tak boleh ni buat macam ni. Saya ambil contoh di tempat apa ni? Saya duduk tu, yang majoriti kebanyakannya dalam masyarakat Cina. Dia jemput saya menghadiri majlis selepas tahun baru Cina itu. Dan dia sebenarnya kita nak bagi faham pun sebenarnya dalam kes ni lah dalam kes ini dia faham. Dia kata, Dr. Nizam, jangan tak hadir. Kita memang ambil catering daripada makcik di flat itu juga yang besok untuk buat dalam buat jamuan. Dia memang dah faham. Dia kata saya bukan ambil catering yang ini, saya ambil catering daripada orang lain keseluruhannya. Dan dia panggil kita lah orang Islam untuk menghadiri majlis jamuan itu. Yang kedua tadi tentang pemberian. Tadi diberi buah limau kan. Macam ni lah kita fikir macam ni. Walaupun saya kata tadi buah limau itu ada simbolisme tentang pelambangan dia bahawa simbol kekayaan dan sebagainya kan. Kita fikir antara kita menolak kebaik ataupun kita menerima kebaik, yang manakah yang kurang mendatangkan kemudaratan kepada Islam? Orang ada depan pintu ni nak bagi sekotak buah limau, kita duk dengar Dr. Nizam kata ada simbolisme kekayaan kan? Tak boleh ni. Tentu fikir tengok rezeki dah duduk depan pintu, kita bukan terima kediman kan, kita terima buah limau. Dalam keadaan ni lah saya punya pandangan peribadi kan, tak boleh lah saya terima ni. Agak-agak menjejak tak hubungan kita dengan dia? Menjejak. Apa persepsi dia pada agama kita? Apa yang limau pun tak mau kan? Awak takut sekali kan? Pada saya, nawa itu kita terima tu bukanlah kita terima keiman macam dia percaya apa semua tahu kan. Kita terima buah limau kan, apa tak dalam kotak cantik yang dia bagi kan. Kita balik, kita ambil, kita terima sebagai buah limau, kita boleh makan, kita kupas, kita makan. Pada pandangan saya lah dalam kes pemberian. Apa lagi? Ampau.
Dia nak bagi kita. Kenapa tuan-tuan? Orang nak bagi duit tak terima ke tak? Sumpah tadi lah kan? Sumpah tadi. Tapi hati-hati juga tuan-tuan. Kadang-kadang sampul ampau tu dia ada gambar tuan-tuan. Dia gambar dewa tadi kan? Tapi tuan-tuan fikirlah, kalau tuan-tuan tolak ampau tu, sakit dia kata ampau pula kan? Tuan-tuan ambil hak dalam sudah lah kan? Sampul tu tuan-tuan ambil lah sah, ambil hak dalam. Macam tadi lah, macam tasbih macam buah limau tadi lah. Apa pun tu sebenarnya pandangan peribadi saya lah. Kalau tuan-tuan nama itu kita terima lah. Kalau kita tolak ampau pun tak boleh terima lagi. Ini orang Islam macam mana menambah kekusutan dia tentang Islam lagi, tentang orang Islam lagi, tentang muamalah kita dengan dia lagi. Dia pun naik pening. Kita juga elokkan kita terima ada siapa yang ampau tu. Terima kasih ya, terima kasih. Kita tengok ada gambar dia punya dewa tu, kita buang kita ambil dalam dia kan? Lepas tu saya minta maaf Tuan Haji, saya pun soalan tu soalan yang sukar bagi saya nak jawab, tetapi sesuatu yang membuka minda kita kan? Kita tak terang sama-sama kita, tetapi macam mana pula dia orang nak bermuamalah dengan kita, mereka faham tak? Saya bagi contoh tadi sedikit tentang majlis jamuan, mereka faham, tetapi adakah mereka faham secara keseluruhan kan? Mereka faham secara keseluruhan. Jadi ini juga satu bentuk dakwah penulisan kan, dakwah bilhal tadi kita tunjukkan, dan mungkinlah melalui pegawai-pegawai mubalik seperti Darul Hidayah sebagai contoh Matan Tok Gelam kan, boleh memberi penerangan kepada rakan-rakan yang masih lagi beragama Buddha dan sebagainya tentang bagaimana sepatutnya. Tapi dalam bab makanan sebenarnya mereka dah cukup faham bahawa kita tak makan benda-benda yang haram. Kalau mereka nak bagi pun mereka bagi buah. Kalau mereka bagi buah, mereka tahu bahawa buah itu halal. Kalau mereka jemput kita pun mereka bagi kacang kan. Mereka tak bagi yang walaupun ada halal, tapi benda yang kita pun fikir syubhah, kuih bakui kita kan, dia bagi kuih bakui kan. Pernah seorang mu'alaf Cina bagi kuih, bukan kuih bakui, saya tak ingat kuih apa, tapi dia balut dengan daun bulur kan. Mu'alaf Cina kita pun saksi nak makan mana boleh mu'alaf Cina kan. Itu perasaan kita lah, tetapi kita kena jaga. Kalau saya tolak, mengecilkan hati dia, saya ambil dulu lah. Sebab saya nak makan, tak makan tu dia tak tahu lah, tak kuat. So kita terima. Saya ingat yang itulah yang boleh respon kan Tuan Haji. Terima kasih atas pandangan itu. Sama-sama lah kita untuk memberi penerangan kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam tentang cara nak bermuamalah dalam menyambut perayaan mereka dan juga perayaan kita. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, untuk sesi ini soalan yang terakhir insya-Allah kita minta penjelasan daripada doktor, sebab sekarang ni ada juga isu-isu pakaian, pakaian sempena agama tertentu, dan ada juga kaitan yang pernah diviralkan macam orang perempuan pakai tudung yang seumpama sister. Adakah itu juga boleh dikatakan menyerupai agama-agama tertentu dalam bentuk pakaian, dan apa pandangan doktor tentang hukum tersebut lah? Sebab isu-isu pakaian ini pun bila main musim dia orang akan tanya, dan kita pun tertanya-tanya boleh ataupun tidak. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Zaki atas soalan tentang pakaian. Kalau ikut fatwanya di muka surat 8 nombor yang kelima itu, hukum orang Islam mengenakan pakaian untuk sambutan sesuatu perayaan bukan Islam adalah seperti berikut. Tidak boleh, malah hukumnya haram, memakai pakaian yang khusus bagi sesuatu kaum tertentu jika mempunyai kaitan yang rapat dengan kepercayaan keagamaan mereka dan juga mendedahkan aurat, seperti kostum atau topi Santa Claus ataupun pakaian Santa Claus itu sendiri
pakaian padri, pakaian sami, ada lambang salib dan sebagainya. Jadi benda ni jelas tapi Dr. Zaki pergi sebut tentang apa tadi, tudung macam rahib kan. Nanti salah kalau saya salah jawab, tolong pergi dekat mic atau Ustaz jawab tak kena. Okey. Adakah dia macam mana yang saya faham tudung rahib ni dia ada cekak sini kan. Lepas tu dia ada lepas ni kan. Okey. Saya ada pernah terdengar Dr. Zaharuddin Ustaz Dr. Zaharuddin komen tentang ini dalam siaran televisyen atau matanya dia. Dia kata dia nak jawab pun dia buat kajian dulu. Dia kata yang macam mana dikatakan tudung rahib itu, betulkah yang macam fashion yang contohnya artis pakai, kita duk kata tu dia duk pakai tudung macam rahib lah, betulkah? Dia kata sebenarnya tak ada tudung yang khusus yang menggambarkan bahawa tudung itu ini tudung rahib, sebab dia mengalami. Bagi setiap gereja itu ada tudung rahib yang berbeza-beza. Ada yang berbeza-beza. Jadi berbeza-beza, kita nak hukum bahawa itu adalah tudung. Contohnya fashion lah. Fashion itu adalah tudung rahib. Saya nak kita telah menyatakan hukum yang agak keras. Melainkan contohnya seseorang individu ataupun artis itu dia pergi beli tudung tu dekat gereja, hak kata tudung macam tu tudung rahib dan dia pakai, hak itu kita boleh kata haram sebab dia memang daripada kepercayaan. Sebab dalam bab fashion dia orang kata mengalami perubahan-perubahan ikut trend dan sebagainya. Yang pentingnya syaratnya ialah menutup aurat, betul kan? Kadang-kadang kita lihat mungkin cekak dekat sini, labuh dekat sini, mungkin bersesuaian dengan keadaan bila kita pergi ke tempat-tempat yang iklim dan suasananya berangin, senang dicup angin. Contoh ada perempuan saya pernah pergi ke Gibraltar, Jabal Talib, duduk tepi pantai tu, bukan dekat tudung tu selak, angin begitu kuat. Kalau pakai skirt yang berat tu pun, yang labuh tu pun terselak. Jadi mungkin pada ketika itu kesesuaian memang cekak dekat sini kan, itu lebih bersesuaian daripada tudung yang seperti biasa. Sebab itu dalam hal tudung rahib ni, saya pegang pada pandangan Dr. Zaharuddin itu. Dia kata kita kena lihat apakah tudung rahib itu tudung yang sebenar macam rahib daripada gereja, ataupun sebenarnya dia telah mengalami perubahan seakan-akan macam, tetapi sebenarnya dia memenuhi syarat menutup aurat bagi seseorang wanita Muslim. Itu pandangan saya tentang kostum pakaian. Tapi kalaulah kita hidup pakai macam pakaian, memang dia jual kostum dewa rezeki tadi dan topinya dengan yang kita pakai, pada ketika itu adalah hukumnya haram. Dalam bab kostum ni tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tanya, betul macam Dr. Zaki kata, saya tengok dalam internet ramai orang tanya, lalu tiba orang pakai kostum apa? Orang tu pakai kostum lah. Dia pakai kostum Spiderman. Tu nak kata macam mana pula? Tak, dia kata kat perempuan ni kan, orang lelaki pakai baju kostum Spiderman, patut pakai kat dalam, dia pakai kat luar. Ketat lah tu. Macam mana tu? Kita tu bila duk kata sendat tu, kita duk kata kat perempuan ni hak lelaki duk pakai jual apa nak dia buat kan? Dia pakai tu, kita faham dan niat dia adalah untuk menarik perhatian orang, beli barang apa semua kan. Tetapi saya ingat kena ada tulis panduan juga kot. Ustaz Nabi Ibrahim satu ni
untuk kaji tentang kostum-kostum yang orang pakai yang berbentuk anime, kan? Power Rangers, Spiderman, Superman itu gambar. Kalau budak pakai gagah lagi dia pakai baju kan ada, tapi longgak lah. Tapi ini memang pakai sendat. Sendat kita depan bukan terserah, kan? Menunjukkan bentuk badan, kan? Tak boleh cuma. Jadi sebenarnya dalam isu pakaian pun kita kena berhati-hati, dan trend fashion juga, tetapi perlu mengikut garis panduan dan SOP yang sepatutnya supaya tidak bertentangan dengan syariat dan garis panduan yang digariskan oleh ajaran suci kita dalam Islam. Baik. Okay, Alhamdulillah. So maknanya secara gambaran umum lah daripada buku hukum menyambut perayaan bukan Islam ni, tuan-tuan dah nampak gambarannya. Untuk nak lebih lanjut kena baca sendiri lah. Jadi kita punya program ni lebih kepada bedah buku ni, dan kita mempersoalkan persoalan-persoalan yang sering ditanya oleh khalayak, oleh masyarakat, untuk nak mengetahui lebih lanjut berkenaan hukum-hukum tersebut. Jadi kita rasa cukup sekadar ini dulu, dan terima kasih. Ada lagi nak dapat kesimpulan? Betul? Tak? Okey, sila. Sebagai kesimpulan, apa yang dikaji ini sebenarnya masih terbuka kepada pandangan sebagaimana yang disentuh oleh Ustaz Nazri tadi dan sebagainya. Saya amat berterima kasih kepada mereka yang memberi pandangan, teguran dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan kita menambah baik kajian-kajian yang dilakukan. Sebenarnya Alhamdulillah Jabatan Mufti telah mula untuk, ini bukan puji ada mana, Alhamdulillah Jabatan Mufti mula memberikan geran-geran penyelidikan kepada kami ahli akademik untuk melaksanakan kajian. Begitu juga dengan Dr. Wajidi dan juga Ustaz Zakat telah menganugerahkan geran kepada ahli akademik untuk membuat kajian. Dan Alhamdulillah saya dalam satu tim nak kaji tentang, kita promosi Dr. Wajidi, kita nak kaji tentang huruf perhiasan emas dalam kalangan wanita. Jadi kat sini ni ramai ni. Ini responden kita Dr. Wajidi. Responden kita ni, kalaulah jumpa saya ataupun tim saya, Dr. Jasli dan sebagainya, untuk membuat kajian tentang huruf emas, jumlah yang bagaimana yang kita kenalkan zakat, tuan-tuan dah tengok muka saya kan? So, tuan-tuan boleh bagi kerjasama lah, jangan takut-takut lah nah. Bukan saya pergi rumah tu nak nak pukau ke apa, nak ambil barang kemas tak lah nah. Okey lah, nanti saya dapatkan. Ini adalah responden saya yang mungkin boleh berikan kerjasama. Tapi sebenarnya nak cakap tadi lah, terima kasih kepada Jabatan Mufti dan juga Jabatan Zakat, juga Jabatan Agama Islam yang banyak memberikan geran-geran pendidikan. Alhamdulillah Jabatan Agama pun bagi geran kepada saya untuk buat modul saudara kita, kan? Dan akan diselesaikan insya-Allah. Dan tuan-tuan dan perempuan yang mendengar daripada pagi dan sampailah ke petang ini, mudah-mudahan mendapat manfaat ilmu yang boleh dikongsikan, dan semarakkanlah kongsi-kongsikan ilmu yang didapat itu dengan pelajar-pelajar, dengan jiran, dengan anak-anak qaryah dan sebagainya. Saya ingat sekali itu bagi saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Profesor Bahagia Dr. Muhammad Nizam bin Sahad atas perkongsian ilmu yang telah diberikan kepada kita petang ini. Jadi mudah-mudahan apa yang dihasratkan, khususnya untuk menyampaikan ilmu ini kepada umum, sebagaimana yang saya sebutkan awal tadi juga, mohonlah kepada tuan-tuan yang sama-sama duduk dalam majlis ilmu kita pada petang ini untuk panjang-panjangkan, sebar-sebarkanlah kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, untuk memahami hukum ini dengan lebih jelas, dengan lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat mempamerkan keindahan Islam dalam kehidupan kita, di samping kita masih lagi menjaga prinsip agama kita, khususnya akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tidak melakukan syirik, sama ada syirik khafi ataupun syirik yang jadi ataupun syirik yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih sekali lagi pihak majlis mengucapkan kepada
kepada bersama kita, dan juga pada tuan-tuan yang sanggup menunggu sehingga ke saat ini. Dan jangan lupa sebagaimana saya seruakan pada awal tadi, untuk tuan-tuan scan sijil penyertaan khusus. Dan saya kembalikan kepada pengacara umum kita, Ustaz Nasir, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.